Nampak ya yang cikgu present? Ada siapa yang tanya cikgu tadi? Saya juga. Panggil cikgu tadi? Oh ya, kenapa? Yang bab 11 belum siap jawab. Yang mana? Bab 11. Yang bab 11. Okey, kalau macam tu kita buka bab 11 dulu lah. Bab Bab 11. 12 belum ajar. Bab 12 belum ajar? Bukan hari Isnin hari tu ke? Bab 12. Sistem suria. 11, 12, 3. Oh Bukan. ya. Ya. Betul. Hari Isnin hari tu bab 11 ya. Kan? Hari Isnin hari tu kita belajar bab 11. Hari ni kita masuk SPS bab 11. Lupa, sorry Bintang dan galaksi dalam alam semesta. Nampak tak? Nampak. Tajuk kita hari ni adalah bintang dan galaksi dalam alam semesta. Okay, ini tajuk kita pada hari inilah. Okay, kita lihat sekali lagi konsep bintang dan galaksi dalam alam semesta. Kita berjaya rekod tak? Okay, konsep bintang dan galaksi dalam alam semesta. Kita belajar tentang jenis-jenis galaksi. Hari Isnin hari itu kita belajar tentang jenis-jenis galaksi. Galaksi elips, galaksi berpilin, galaksi Bima Sakti iaitu sistem suria kita berada adalah galaksi berpilin Kemudian galaksi tidak seragam. Seterusnya kita hidup bintang, kita belajar tentang kelahiran bintang iaitu nebula, bagaimana terbentuknya bintang-bintang daripada nebula. Seterusnya kematian bintang, kita lihat ada 3 cara bintang ini mati. Terutamanya dia akan berlakunya letupan supernova, akhirnya dia membentuk lohong hitam ataupun bintang neutron. Okay, masih ingat lagi tak? Ciri-ciri bintang, bintang-bintang yang ada di langit tu ada pelbagai ciri-ciri iaitu suhunya berbeza, jaraknya yang berbeza, ada yang jauh, ada yang dekat dengan bumi. Warna pun berbeza, ada biru, ada putih, kuning. Ada saiz yang berbeza. Kita lihat bintang di langit ada yang kecil, ada yang besar dan kecerahannya berbeza. Ada yang cerah ada yang tak bermalap-malap je bintang tu. Bintang ni best berada di tempat yang paling mana? Yang tempat yang paling kamu senang nak lihat bintang ni. Di tempat yang terpencil mesti kena tempat yang terpencil baru kamu akan nampak dengan lebih jelas lah sebenarnya. Okey, seterusnya kita lihat sistem suria dan galaksi Bima Sakti yang mana sistem suria kita terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Okey. Baik, seterusnya perbandingan saiz relatif bintang iaitu raksasa merah super besar tu. Alright, seterusnya apakah bintang, galaksi dan alam semesta? Kita lihat di sini penerangan dia. Bintang ialah sfera. Sfera tu maksudnya bulat macam bola macam bola sepak. Bintang ialah sfera bersinar. Tu dia punya. Bintang ialah sfera bersinar. Yang banyak bintang boleh dilihat dengan mata kasar pada waktu malam. Matahari ialah satu daripada berbilion bintang. Kita ada bilion bintang dalam galaksi Bima Sakti. So matahari ni adalah salah satu daripada berbilion bintang yang ada dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ialah satu daripada berbilion galaksi yang ada dalam alam semesta. So bayangkanlah betapa kecilnya bumi jika dibandingkan dengan
matahari jika dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit di dalam galaksi Bima Sakti, dan jika dibandingkan galaksi Bima Sakti dengan berbilion galaksi yang wujud dalam alam semesta. Okey, ini adalah nota-nota berkaitan dengan bab yang kita telah pelajari pada hari Isnin yang lepas. Okey, baik, kita lihat kepada kandungan buku SPS kita. Okey, yang pertama, soalan yang pertama adalah berkaitan dengan 11.1 iaitu ciri-ciri objek angkasa. Cikgu nak kamu terus tulis jawapan ya, jangan lihat, jangan dengar saja. Terus tulis jawapan. Cikgu akan mula kutip buku kamu pada masa yang ditetapkan nanti oleh sekolah ya. Maksudnya buku-buku yang kita bincang di dalam Meet ini kamu perlu hantar pada cikgu nanti. Okey, yang pertama kita lihat tentang ciri-ciri objek angkasa. Berdasarkan gambar foto yang diberi, nyatakan bentuk-bentuk galaksi. Okey, yang A ni adalah galaksi berbentuk elips. B, galaksi berbentuk berpilin. Ni galaksi Bima Sakti ni ada dalam salah satu tempat di hujung spiral ni. Okey, seterusnya galaksi tidak seragam. Ini galaksi, ini contoh satu galaksi banyak bintang yang ada dalam satu kelompok ni. Ini galaksi dah ni. Yang ni pun sama, banyak berbilion-bilion bintang yang ada dalam satu kelompok. Alright. Apakah yang membentuk galaksi? Okey, yang membentuk galaksi adalah berjuta-juta bintang. Siapa yang bentuk galaksi? Bintang yang membentuk galaksi. Okey, soalan nombor 3. Apakah nama galaksi yang terletaknya sistem suria? Okey, namanya adalah Bima Sakti. Okey, Bima Sakti. Oh, sorry. Tutup satu mic. Alright. Baik, apakah bentuk galaksi yang dinyatakan di A? Apakah bentuk galaksi yang dinyatakan di A? Bentuk dia adalah bentuk berpilin. Okey, yang gambar B tu. Okey, seterusnya. Kita lihat galeri info. Bima Sakti mempunyai diameter 100,000 tahun cahaya. Maksudnya cahaya nak sampai ke dari satu hujung ke hujung satu lagi Bima Sakti ni memerlukan masa selama 100,000 tahun cahaya. Bayangkan kita hidup dalam average 100 umur kita 100 tahun. Bayangkan cahaya nak merentasi dari satu hujung ke satu hujung lain Bima Sakti memerlukan masa selama 100,000 tahun. Dan ketebalan Bima Sakti ni adalah 10,000 tahun cahaya. Okey, sebesar mana kamu boleh bayangkanlah berapa tahun cahaya. Kita yang hidup selama, kalau kamu baru berapa tahun? Berapa? 14 tahun. Cikgu baru 35 tahun. Jadi memerlukan 100,000 tahun cahaya baru boleh cover dari satu hujung ke hujung yang lain. Okey, Bima Sakti terdiri daripada kira-kira 200 bilion bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Tak pasti sama ada setiap bintang tu ada kehidupan macam kita. Macam kita ni, matahari ni salah satu bintang yang ada daripada 200 bilion bintang. Matahari yang kita tahu ada 8 planet mengelilingi matahari dan salah satu planetnya iaitu bumi mempunyai hidupan. Yang lain tak ada hidupan. Kita tak tahu
matahari yang ada dalam galaksi ada lebih daripada 200 bilion matahari yang ada dalam bintang yang ada dalam galaksi Bima Sakti, yang mana satu yang ada hidupan kita tak tahu. Manusia tak pernah tahu, tak dapat pun. Tak dapat nak study lagi pasal benda tu. Cumanya biasanya NASA dia akan keluarkanlah ada lintasan cahaya, ada bunyi-bunyi yang dirakam oleh teleskop Hubble, tetapi benda tu semua tak dapat mengesahkan wujudnya hidupan lain selain daripada bumi. Okey, nombor 4. Pada Raja angkasa lepas di bawah, lengkapkan petak-petak dengan mengisi perkataan berikut. Okey, ini adalah alam semula jadi, alam semesta lah. Okey. Semua ni dalam satu petak ni, semua petak ni kan, semua ni mewakili alam semesta. Jawapan yang B ni. Okey, alam semesta. Cantik, biru lah. Okey. Jadi semua ni dalam petak ni semualah termasuk sistem suria, termasuk galaksi, termasuk gugusan galaksi. Okay, semua tu adalah alam semesta. Okey, yang A ni pula kamu nampak ada banyak titik-titik-titik berkumpulan, ini adalah galaksi. Titik-titik ni adalah matahari. Okey, kemudian dalam bulatan warna putih ni, ini adalah sistem suria kita yang kedudukannya adalah pada galaksi Bima Sakti yang berpilin. Dan sistem suria kita ni berada di tepi-tepi je, sipi-sipi je. Pilin, salah satu cabang pilin ni. Okey, dia duduk tepi-tepi je. Okay, C ni adalah galaksi Bima Sakti. Okey, galaksi Bima Sakti ni adalah nama English dia Milky Way. Alright, B. Bandingkan saiz relatif antara objek-objek angkasa lepas dalam peta alir yang diberikan. Okey, jadi kita lihat semakin besar lah. Kita mula yang paling kecil iaitu bumi, sistem suria, kemudiannya Bima Sakti, dan akhir sekali adalah alam semesta. Semua dapat ya? Okey, sudah? Dah siap? Okey, kalau tak ada bantahan, cikgu teruskan ke muka surat 146. Sekitar hidup bintang. Okey, hipotesis nebula bagi A kita lihat kelahiran bintang. Okey, nebula terdiri daripada debu-debu dan gas seperti hidrogen dan helium. So apa yang membina nebula? Debu. Kalau saya highlight dekat sini, awak pun highlight lah juga dekat rumah awak tu. Okay, sama-sama kita highlight supaya awak senang dapat lihat dia punya keywords. Okay, nebula terbina daripada debu dan gas. Okay, debu dan gas dalam nebula ditarik. Okay, ini adalah keyword dia. Debu dan gas ditarik. Kamu highlight juga ni tarik bersama oleh daya graviti yang kuat. Okay, so tarikan graviti kamu highlightkan. Ini juga adalah keyword. Siapa yang tarik debu-debu dan juga gas tu? Tarikan graviti. Tarikan graviti yang kuat. Jadi bila tarikan graviti menarik gas dan debu, apa yang terjadi? Teras Teras yang sangat panas dan padat akan terbentuk. Okay, menjadi semakin panas sehingga atom hidrogen berpadu untuk membentuk atom helium. Okey, lepas tarikan graviti tarik debu dan gas, maka terbentuknya teras. Okay, teras terbentuknya teras. Teras. Lepas terbentuknya teras,
maka terjadilah atom helium. Maka terbentuknya atom helium. Macam mana atom helium ni terbentuk? Apabila atom hidrogen bergabung membentuk atom helium. Cikgu warna-warni supaya kamu nampak ya, dia punya keyword yang ada dalam teks ni. Tindak balas nuklear berlaku maka banyak haba dan tenaga cahaya dibebaskan. Okey, selepas tu bila terjadinya atom helium, haba dan cahaya dibebaskan. Haba dan cahaya sama macam apa yang matahari buat. Okay, matahari ni dia membebaskan haba dan cahaya. Okay, maka terlahirlah bintang. Okey, maka bintang ni dilahirkan. Bintang ini disebut bintang muda. Bintang ini akan terus berkembang dan menjadi bintang bersaiz sederhana besar seperti matahari atau menjadi bintang yang lebih besar. Macam matahari kita, dia dah melepasi bintang muda. Sekarang ni fasa matahari kita sekarang ni adalah saiz sederhana besar. Apabila dia semakin besar membentuk raksasa merah dan ataupun membentuk raksasa super merah, seterusnya mereka bintang ni akan melakukan proses letupan supernova. Kita tak nak yang tu harap-harapnya belumlah masa kita. Tapi dari sisi baik sekarang ni masih lagi dalam fasa mataharinya saiz sederhana besar. So lama lagi lah, memerlukan masa berbilion tahun lagi lah untuk bertukar kepada saiz super, raksasa tu. Okey, B. Kita lihat kepada kematian bintang. Kematian bintang sederhana besar seperti matahari. Okey, teras bintang kehabisan hidrogen. Macam mana bintang sederhana besar seperti matahari ni boleh mati apabila teras bintang kehabisan hidrogen, iaitu bahan api dia. Okay, dah habis dia punya bahan api dia habis, iaitu hidrogen dia habis. Matahari ini akan mengecut dan menjadi lebih panas. Dia akan mengecut. Matahari akan mengecut dan menjadi lebih panas. Haba yang dibebaskan memanaskan lapisan yang paling luar. So yang paling luar ni pada matahari, haba yang panas akan memanaskan lapisan paling luar mengakibatkan hidrogen dalam lapisan yang paling luar ini akan terbakar. Ni hidrogen yang paling luar yang ada pada matahari ni juga turut terbakar. Dia mula-mula teras. Okey, kalau kita lihat di sini mula-mula teras yang kehabisan hidrogen. Dia akan mengecut, dia akan jadi lebih panas. Dah sampai, dah habis dah dekat teras, dia akan pergi kepada lapisan paling luar. Lapisan paling luar pula yang akan terbakar. Okey, menyebabkan bintang itu mengembang. Suatu hari nanti, kalau awak tengok bintang matahari itu semakin besar saiz dia, maksudnya dia mengembang. Pada peringkat ini, bintang berwarna merah. Okay, awak akan nampak matahari akan jadi warna merah, bukan lagi warna kuning orange. Dia akan jadi warna merah dan ini disebut sebagai raksasa merah. Okay, ini bermaksud matahari itu sendiri yang terbakar. Okay, bintang kerdil putih akan terbentuk jika raksasa merah ini tidak begitu besar. Okay, berlakunya letupan supernova tak mungkin sebab bintang kita ataupun matahari kita ni adalah saiz sederhana. Biasanya bintang besar je yang akan melakukan proses supernova letupan. Pada matahari kita, akhirnya dia akan membentuk bintang kerdil putih yang tidak lagi
mengeluarkan haba dan cahaya yang mencukupi lah untuk sampai ke bumi. Saiznya tak besar. Jadi bumi ni tanpa matahari akan berlaku proses yang sangat besar. Apabila bumi kita tidak lagi menerima matahari, iaitu tidak lagi menerima cahaya dan haba daripada matahari, maka bumi kita akan terus kolaps. Maksudnya, tumbuhan bila tak ada cahaya, dia tak boleh melakukan fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Okey, bila tiada oksigen, manusia, haiwan, tumbuhan tak boleh bernafas. Okey, bila tiadanya matahari juga, automatik bumi akan menjadi sejuk beku. Sebab haba tak ada, maka bumi akan menjadi sejuk beku seperti ais. Alright. Jadi bila keadaan itu berlaku, banyak proses hidup tak dapat berjalan. Itu hipotesis awal sekiranya matahari mati. Okey, kematian bintang besar, iaitu bintang yang lebih besar pada matahari dan juga bintang super besar. Okey, yang pertamanya, teras bintang akan kehabisan hidrogen. Sama juga macam matahari tadi. First, teras dia akan habis hidrogen. Okey. Seterusnya, teras akan mengecut dan menjadi lebih panas. Habis hidrogen, dia mengecut, dia jadi lebih panas. Okey, step yang kedua, B. Hidrogen di lapisan paling luar terbakar. Sama juga hidrogen dekat lapisan paling luar pula step kedua. Dia akan turut terbakar. Dan bintang akan mengembang untuk membentuk raksasa merah. Sama macam matahari tadi. Okey, step yang ketiga, raksasa merah terus mengembang untuk membentuk bintang super raksasa. Macam matahari tak ada sampai bentuk super raksasa sebab saiz kita yang kecil. Jadi kalau bintang-bintang besar yang lain, dia akan raksasa merah ni akan mengembang sampailah dia membentuk bintang super raksasa. Okey, seterusnya D. Bintang super raksasa akan mengecut dengan cepat. Lepas dia mengembang, dia mengecut pula. Okey, mouse saya ni. Okey, bintang super raksasa ni akan mengecut dengan cepat dan menghasilkan letupan besar yang disebut sebagai supernova. Alright, semua ruang kosong yang awak kena isi tu adalah hint ataupun keyword. Alright, seterusnya. Letupan supernova berlaku apabila bintang super raksasa mengecut dengan cepat menghasilkan letupan supernova. Jika bintang besar, ada dua cara pula kaedahnya. Lepas supernova berlaku, ada dua kaedah. Jika bintang besar, bintang neutron yang terdiri daripada neutron terbentuk. Bintang ini berputar dan mengeluarkan gelombang radio. Okay, mengeluarkan gelombang radio. Jika bintang super besar, ini kalau bintang besar, dia hanya akan menghasilkan bintang neutron di akhir hidup dia. Okay, dia akan menghasilkan gelombang radio je apabila dia mati. Kalau bintang besar lah, selepas letupan tu, dia akan menghasilkan gelombang radio. Itu untuk bintang besar. Sekejap laptop saya ni. Semua boleh nampak lagi kan? Okey, sekiranya bintang super besar. Okay, sekiranya bintang super besar, selepas berlakunya letupan supernova, dia akan membentuk lohong hitam. Yang ni yang kita, yang ni lah sangat-sangat lah orang kata menarik lah berkaitan dengan lohong hitam ni. Kalau bintang neutron hanya menghasilkan gelombang radio sahaja. Kesannya adalah gelombang radio sahaja. Tetapi sekiranya lohong hitam berlaku, alright,
Bila bintang super besar berlaku, lohong hitam terbentuk, objek lohong hitam ni adalah sangat tumpat dan mempunyai daya graviti yang sangat kuat. Daya graviti yang sangat kuat, cikgu highlight. Maka apa yang terjadi apabila daya graviti ni sangat kuat? Objek ini tidak dapat dilihat di angkasa lepas. Lohong hitam tidak dapat dilihat di angkasa lepas. Tetapi lohong hitam ini boleh menarik semua objek yang berhampiran dengannya. Tarik ke dalam dan menghasilkan debu. Okey, ada saintis Malaysia yang cikgu dah tunjukkan pada slide sebelum ni. Astronomis, bukan artis. Astronomis Malaysia yang membuktikan wujudnya lohong hitam di angkasa lepas. Biasanya lohong hitam ini sangat tumpat, daya graviti sangat kuat, dia tak boleh dilihat di angkasa lepas. Tetapi astronomis Malaysia berjaya membuktikan dia jumpa lohong hitam. Okey, kita lihat galeri info. Cahaya di dalam lohong hitam tidak dapat terlepas ke angkasa lepas. Maksudnya cahaya pun dia serap. Maksudnya cahaya pun tak boleh terlepas daripada lohong hitam. Dia boleh serap cahaya dan hilangkan cahaya. Daya graviti yang sangat kuat menarik semua bahan di sekelilingnya termasuklah cahaya. Okey, kamu boleh lihat video yang ada dalam buku SPS. Kamu scan QR code di sini. Okey, kita lihat seterusnya pengelasan berdasarkan ciri-ciri bintang. Okey, yang pertama kita lihat berkaitan dengan saiz bintang. Alright. Bintang dalam bahasa Inggeris kita sebut star. Bintang super raksasa ialah bintang yang sangat besar, iaitu lebih 100 kali ganda besar daripada matahari. Kalau nak bandingkan dengan matahari, dia 100 kali lebih besar. So bayangkanlah matahari kita pun dah cukup besar. Okey, bintang raksasa merah. Tadi bintang super raksasa yang paling besar. Bintang raksasa merah tu adik dia sikit. Saiz kecil sikit daripada dia. Bintang yang beberapa puluh kali lebih besar daripada matahari. Saiz dia adalah beberapa puluh kali lebih besar daripada matahari. Kemudian kerdil putih. Bintang ni yang sangat kecil, lebih kecil daripada matahari. Kerdil putih ni adalah kematian bagi matahari. Dia lebih kecil daripada matahari. Dia tak mampu lagi nak menghasilkan cahaya dan haba yang cukup untuk sampai ke bumi. Bintang neutron adalah bintang yang paling kecil dengan diameter kira-kira 10 km sahaja. Dia punya saiz adalah 10 km sahaja. Bayangkan, kecil je. Paling kecil Alright, so kita lihat. Lengkapkan peta alih untuk menunjukkan warna bintang berdasarkan suhunya. Okey, kita lihat dia punya ciri-ciri matahari yang kedua. Ciri-ciri bintang yang kedua iaitu saiz. Saiz pula dah, warna dan suhu. Okey, suhu yang paling rendah iaitu negatif 3,500 darjah Celsius adalah bintang warna merah. Seterusnya, bintang warna jingga. Jingga tu orange. Kuning. Putih kekuningan ataupun cream. Seterusnya putih. Suhu dia 7,500 sampai 11,000 darjah Celsius. Seterusnya biru putih. Dan akhir sekali bintang warna biru. Lebih daripada 25,000 darjah Celsius. Paling panas. Okey, soalan nombor 3. Semua dapat tulis? Cepat.
Dapat. Alright, thank you. Baik, seterusnya kita lihat pengelasan bintang berdasarkan kecerahan bintang dan jarak daripada bumi. Okay, kita lihat tajuknya adalah cirinya, kecerahan dan juga jarak daripada bumi. Apa kaitannya? Matahari ialah bintang yang paling hampir dengan bumi dan kelihatan sangat cerah, terutama pada waktu siang lah. Paling hampir dengan bumi. Okey, kecerahan bintang bergantung kepada saiz bintang, jarak bintang dari bumi dan suhu bintang. Sirius dan Rigel. Ini dua bintang ya yang paling cerah di langit. Kalau kamu lihat pada waktu malam, ada dua bintang yang sangat cerah. Itu adalah Sirius dan Rigel. Okey. Jadi kecerahan bintang tu bergantunglah. Kalaulah saiz dia besar, mungkin kita akan nampak dia cerah. Kalau saiz dia kecil, kita akan nampak dia tak cerah lah sangat. Kalaulah dia jarak dia dekat dengan bumi, kita nampak dia cerah juga berbanding jarak yang jauh. Dan satu lagi, kalau suhu bintang tu tinggi, warna dia warna biru, lagilah kita dapat senang nak lihat. Okay, kita dapat cerah. Okay, C. Semakin jauh bintang dari bumi, semakin malap bintang itu kelihatan. Walaupun bintang itu sebenarnya merupakan bintang yang sangat cerah. Tapi sebabkan dia jauh kedudukannya, so kita nampak dia malap. Okey, praktis pengukuhan. Hari ini kita habiskan terus SPS bab 11. Okey, ini adalah bahagian A. Rajah 1 menunjukkan kematian bintang raksasa merah. Ingat ya, bintang raksasa merah. Apakah yang berlaku pada peringkat P? Bintang mengembang ke? Bintang mengecut ke? Berlaku letupan ke? Apa nama letupan tu? Betul ke? Supernova ke? Adakah semua objek yang dekat dengannya ditarik ke arahnya? So, P ni berlakunya, sebelum berlakunya lohong hitam ataupun bintang neutron, berlakunya letupan supernova. Jawapan dia adalah C. Nombor 2, apakah yang berlaku pada antara yang berikut? Yang manakah bintang paling besar? Bintang paling besar adalah super raksasa. Kedil hitam kita tak belajar Tak ada kedil hitam dalam silibus kita. Kedil putih ya. Kedil putih ya. Kedil putih tu dia beza dia lebih kecil daripada matahari. Raksasa merah kita ada belajar. Tapi raksasa merah tak besar sangat. Dia sekitar beberapa puluh kali ganda je daripada matahari. Tapi kalau super raksasa, dia adalah berapa ratus kali ganda besar dia. Okey, soalan nombor 3. Antara ciri berikut yang manakah digunakan untuk mengelaskan bintang? Okey, suhu suhu ya. Kita ada banyak warna. Kita ada warna merah, jingga, warna kuning, warna putih kuning, warna putih dan akhirnya warna biru. Suhu menggambarkan suhu bintang. Masa tidak, bentuk tidak, galaksi pun tidak untuk mengelaskan bintang, ciri-ciri bintang Nombor 4. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Bima Sakti? Adakah Bima Sakti berbentuk elips? Salah, dia berbentuk berpilin. Adakah Bima Sakti tidak bergerak? Salah, Bima Sakti bergerak. Okey, adakah Bima Sakti berpilin? Ya. Adakah Bima Sakti mengandungi berjuta-juta bintang? Ya, ada 200 juta bintang. 3 dan 4. Okay, section B. Tandakan right bagi keputusan yang betul tentang objek angkasa lepas. Okey, satu bintang malap kelihatan cerah jika bintang itu berdekatan dengan bumi. Ya. Kita nampak dia cerah lah sebab dia dekat. Semua galaksi yang berbentuk elips mempunyai bentuk yang saiz yang sama salah. Berbagai bentuk. Berbagai saiz. Sebab tu kita belajar ciri-ciri bintang. Semua bintang lah.
Bumi terletak, semua galaksi yang berbentuk elips mempunyai saiz yang sama, salah lah. Bumi terletak di dalam galaksi yang disebut Bima Sakti, betul. Warna satu bintang adalah berdasarkan jarak daripada bumi, salah. Warna satu bintang adalah berdasarkan suhu, bukan jarak. Okey, garis jawapan yang betul. Bintang yang paling panas berwarna biru. Paling sejuk warna merah. Bintang neutron adalah bintang yang paling kecil dengan diameter kira-kira 10 km. Bintang putih, dia saiz dia lebih kecil je daripada matahari. Tapi yang paling kecil, keyword dia adalah paling kecil. Yang paling kecil adalah bintang neutron. Okay, muka surat 150, section C. Rajah 2 menunjukkan peringkat kematian bintang yang lebih besar daripada matahari. So, kalau saiz bintang tu lebih besar pada matahari, ada dua kaedah. Sama ada dia membentuk bintang neutron ataupun lohong hitam. Tapi bagi soalan ini, dia tunjukkan lohong hitam. Sorry. Adanya neutron, ada S tu neutron. R tu ada lohong hitam. Okay, jadi bila bintang besar melakukan proses kematian, dia akan membentuk bintang raksasa, kemudian bintang super raksasa, raksasa merah, super raksasa merah. Seterusnya, letupan supernova, sama ada letupan supernova dia akan menghasilkan S, iaitu bintang neutron ataupun lohong hitam. Ini gambar rajah yang tepatlah untuk menunjukkan proses kematian bintang besar. Berdasarkan rajah 2, lengkapkan jadual di bawah tentang bintang P, Q, R dan S dengan perkataan-perkataan berikut. Okay, P itu adalah raksasa merah. P lepas bintang besar dia akan menjadi raksasa merah. Q pula adalah super raksasa. R adalah lohong hitam dan S adalah bintang neutron. B. Lohong hitam menarik semua bahan yang mendekatinya. Terangkan kenapa. Okey, dia punya keyword dia adalah lohong hitam adalah objek yang sangat tumpat. Tadi dia dah sebut juga kan, dia sangat tumpat. Nak guna warna purple. Tak cantik. Purple ni. Tak cantik. Warna hijau. Alright, cantik. Lohong hitam adalah objek yang sangat tumpat. Sebab tu dia boleh tarik semua bahan mendekatinya. Dan satu lagi keyword dia, graviti yang sangat kuat. So ada 2 point di situ. Alright. Seterusnya. Mengapa lohong hitam adalah objek yang tidak kelihatan di angkasa lepas? Okay, sebab apa kita tak nampak lohong hitam? Sebab daya graviti yang sangat kuat menarik cahaya mendekatinya. Cahaya pun boleh hilang apabila melalui lohong hitam. Sebab itulah kita susah nak nampak lohong hitam. Cahaya pun dia boleh tarik. Boleh hilangkan cahaya. Disebabkan apa dia boleh menarik cahaya? Sebab daya graviti yang sangat kuat. Disebabkan daya graviti yang sangat kuat, maka dia boleh menarik cahaya yang mendekatinya. Dan soalan yang terakhir guys, apakah yang menyebabkan bintang mati? Kenapa bintang boleh mati? Tak boleh ke dia stay je memberikan cahaya dan haba pada kita? Memberikan keindahan malam pada kita? Bintang mati apabila semua gas di terasnya habis. Ini keyword dia. Yang kita belajarkan tadi bagaimana proses bintang ni mati apabila dekat terasnya kehabisan gas. Warna apa? Warna biru lah. Okay. Apabila semua gas di terasnya habis, maka dia akan mati. Okay, jadi
digunakan untuk tindak balas nuklear. Jadi gas yang ada ni, dia akan berpadu untuk membentuk hidrogen dan maka berlakulah tindak balas nuklear. Okay, cikgu rasa semua kita dah cover untuk bab ini, bab 11 ini. Alright, kita dah habis, masa pun dah nak habis. Maka hari ini kita punya keyword kita untuk kata kunci kita hari ini, kita nak guna perkataan apa ya? Kamu tahu dah kan lohong hitam, kamu dah tahu dah, iaitu apabila matahari bersaiz besar, matahari raksasa merah mati, mereka akan membentuk raksasa merah, raksasa merah, kemudian letupan supernova, kemudian sama ada jadi bintang neutron ataupun lohong hitam. Alright. So untuk kata kunci hari ni cikgu nak guna perkataan kod 1 Sirius, kod 2 Rigel. Iaitu dua contoh bintang yang paling cerah yang ada di langit. Okay, Sirius dan Rigel. Kod 1 Sirius, kod 2 Rigel. Itu sahaja. Okey, terima kasih Amir. Kongsikan link kehadiran. Amir ni cikgu dah lupa lah muka dia yang mana satu Sebab kita kejap je jumpa kan tahun ni. Amir boleh buka kamera tak nak tengok muka awak ni. Senang jumpa tepi jalan nak cakap terima kasih. Sebab bantu Apa cikgu kan cikgu? Tak kongsikan link buka cikgu. kehadiran. Apa dia? Tak buka cikgu. Kenapa? Muka tengah serabai, baru bangun tidur. Allahu Akbar. Tak apa, mesti orangnya handsome. Okey, tak apalah kalau segan nak buat macam mana. Okey, kod 1 Sirius, kod 2 Rigel. Okey, dah isi kod boleh keluar. Make sure siap nota ya. Cikgu akan bagi nota bab 11 di Google Classroom. Make sure semua buat nota. Nota-nota yang lepas semua cikgu dah masukkan dekat Google Classroom. Pastikan semua tulis nota ya. Jangan tak siap nota. Ada satu hari nanti cikgu akan minta kamu hantar buku nota, buku SPS semua ke Pondok Guard. Cikgu kena semak buku awak. Mana yang masih tak dapat kod ni, cikgu besarkan kod ni. Kod 1 Sirius, kod 2 Rigel. Okay, itu sahaja. Terima kasih.